Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Fadil Ustaz Yunus, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bertemu dalam majlis ilmu pada pagi yang diberkati, yang dimuliakan ini. Iaitulah majlis sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang telah kita baca dalam bab yang pertama, iaitulah kelebihan ilmu dan yang berkait dengannya. Sambungan pelajaran kita dalam siri yang kedua ini iaitulah talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan. Yang ada kitab tu kita tengok dalam muka surat 26. Muka surat 26. Jadi anak duk tengok panjang kitab kita ni. Jadi mungkin kita ambil satu pendekatan yang lain, iaitulah kita tidak baca satu persatu lah. Kita ambil lebih kepada fokus kepada tajuk. Dan mungkin kita akan habiskan dalam siri ini bab yang pertama. Kerana banyak lagi bab-bab yang belakang. Yang ini sebagai muqaddimah. Menuntut ilmu satu kewajipan. Faslun talabul ilmi faridatun, kewajipan menuntut ilmu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Maksudnya menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim. Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dalam kitab Fil Ilali dalal ilal. Cuma darjah hadisnya, tengok dalam nota kaki dia kat bawah tu, dia kata hadis ini hadis hasan, darjahnya hasan. Pengarang berkata, siapa dia pengarang asal dia ni? Iaitulah Ibnul Jauzi. Ulama berselisih pendapat mengenai ilmu yang wajib dituntut sebagaimana berikut. Ilmu apa yang kata fardu tu? Ilmu apa? Apakah semua ilmu yang kita kena belajar? Ilmu tentang perkara-perkara yang berhubung kait dengan dunia dan akhiratnya, ataupun apa benda yang kita nak tengok? Kerana masing-masing ahli kepakaran ilmu tu, dia akan letak ilmu dia yang paling baik. Pendapat mengenai ilmu, berselisih pendapat mengenai ilmu yang wajib dituntut sebagaimana berikut. Yang pertama, ulama fiqh, al-fuqaha, dia kata ilmu fiqh lah yang kena wajib dituntut, kerana melaluinya dapat diketahui hukum halal dan haram. Ahli fiqh kata kena ngaji fiqh. Ulama lain kata apa pula? Ulama tafsir pula. Wa qala al-mufassirun wal muhaddithun. Ulama tafsir dan ulama hadis kata ilmu yang fardu di sini iaitulah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Ini kerana ia adalah sumber kepada semua ilmu yang lain. Jadi semua ilmu lain itu semua, ngaji fiqh ke apa benda ke, dia akan kata hukum ini berdasarkan kepada Quran dan hadis. Jadi banyaknya ahli hadis kata kalau macam tu kena rujuk ke kami lah. Tak juga dia punya perbahasan tak. Yang ketiga, waqalatis sufiyah, ulama tasawuf pula kata ilmu itu iaitulah ilmu tentang ikhlas dan segala penyakit jiwa. Afatun nufus, penyakit jiwa, kena belajar. Kata dia ulama ahlul kalam, ilmu yang kita kena belajar tu iaitulah ilmu kalam. Sebab dengan belajar ilmu kalam ni kita boleh mengenal Allah. Dan banyak lagi pendapat yang tiada satu pun dapat memuaskan hati semua pihak. Betul tak? Kita dengar pun kita rasa masing-masing nak menunjukkan dia tak. Anda ingat waktu anda belajar dulu,
masing-masing lah. Kita duduk kuliah syariah ni, oh dia tahu kuliah syariah ni bagus sebab kita belajar istinbat. Orang kuliah hadis kata buat tu tak reti hadis. Masing-masing masa duduk mengaji dulu tak habis-habis. Sampai hari ni pun masih lagi tak sudah-sudah lagi. Betul lah apa yang disebut dalam kitab ni memang tak habis-habis. Dia kata ilmu ni, pendapat ni semuanya tidak dapat membuat hati semua pihak. Tetapi apa yang dipilih dalam kitab kita ini, apa dia kata? Was-sahihu annahu ilmu muamalatil abdi li rabbih. Pendapat yang paling sahih ialah ilmu mengenai hubungan seorang hamba dengan Tuhan. Inilah ilmu yang kita wajib kena belajar. Bila kita kata ilmu hubungan hamba dengan Tuhan, bermakna semua ilmu tu yang ada kaitannya semuanya kena mengaji belaka. Ilmu tersebut merangkumi 3 perkara. Jadi ilmu muamalah, kita kena ingat dalam kitab kita ni dia guna ilmu muamalah. Biasa di saat berlakunya pecahan ilmu, bila sebut ilmu muamalah, orang dia ingat ilmu pergi ke bank ya. Ilmu nak berhutang, ilmu nak jual beli, itu ilmu muamalah. Ilmu muamalah ini dikata apa? Merangkumi 3 perkara, iaitulah ilmu tentang i'tiqad, ilmu tentang pegangan hati. I'tiqad mana simpulan hati. Keimanan seorang kepada Allah tak nampak, sebab dia kata iman dalam hati. Memanglah di situlah tempat dia. Dia punya generator iman duduk mana? Duduk di hati. Tapi cahaya dia akan terpancar ke seluruh anggota. Yang kedua, fi'lun, yakni perbuatan. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan tarkun. Jadi kita ngajilah. Istilah bahasa Arab ni kena dengar lah. Saya ingat tuan-tuan ni, istilah bahasa orang putih ni cari sangat dah. Mimpi pun ke orang putih dah. Kali ni kita nak tukar China, mimpi ke Arab pula. Macam mana ni? Ini Ustaz Yunus kena usaha lebih lagi lah bahasa Arab dia tu. Dia kata ilmu tu ada 3, i'tiqad, fi'lun dan tarkun. Pegangan, perbuatan dan tinggal. Ada 3 je ada. Ilmu tu ada 3 benda. Apabila seorang kanak-kanak mencapai umur baligh, kanak-kanak baru baligh, kewajipan pertamanya ialah mempelajari 2 kalimah syahadah dan memahami maknanya walaupun tanpa kajian dan dalil. Jadi peringkat awal orang nak ini ni, dia kena kenal apa itu syahadah dan maknanya. Walaupun dia tak tahu, jangan tanya lagi dalil apa tentang ada Allah. Sabar dulu. Kita ajar 2 kalimah syahadah dengan maknanya. Ini kerana ini dalil dia. Ini kerana Nabi SAW telah berpada dengan wujudnya at-tasdiq. Tasdiq dengan makna adanya, membenarkan yang yakin dalam hati oleh orang Arab Badui walaupun tanpa mengetahui dalil. Orang Badui bila mari tanya, dia mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi tak tanya, faham tak? Dalil apa ada Tuhan? Jadi dia tak tanya sampai situ. Ini dikenali dengan kewajipan semasa, dipanggil fardu al-waqti. Fardu al-waqt, kewajipan semasa. Orang ni baru masuk Islam, yang kita kena ajar kepada dia tentang mengenali Allah, dan dia kena tahu adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu barulah mereka dikehendaki meneliti dan mendapatkan dalil-dalil. Dapatkan dalil. Dia teliti dulu, lepas tu ambil dalil. Tengok nombor 3 di bawah, dia kata ini adalah pandangan ulama mutakallimin. Jadi dalam ta'liq kita di bawah dia kata ulama mutakallimin. Sebabnya ulama yang lain dia kata kita serentak dengan dia. Dalam hadis lain Imam Bukhari sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi mungkin kena tahu tu termasuklah tahu dan sekali dengan dalilnya. Jadi kita serentak 2 tu. Tak kata balik dululah, nanti mari pula kita tanya mana dalil. Nanti tengah jalan dia sangkut jumpa kawan dia, masuk Islam, mana dalil ada Tuhan, dia tak jawab pula. Nanti tukar balik dia, tak jadi pergi ke pejabat agama, susah kita. Apabila tiba waktu sembahyang, wajiblah dia belajar mengenai bersuci dan salat. Apabila dia hidup hingga tibanya Ramadan, dia wajib mempelajari mengenai ibadat puasa. Sekiranya dia mempunyai harta dan telah berlalu pemilikannya selama setahun, dalam istilah bahasa Arab dipanggil haul. Haul maknanya cukup dah setahun, pusingan setahun dalam zakat. Haul. Ada satu haul lagi. Di zaman kita hari ni mungkin tuan-tuan sekejap lagi akan tengok iklan-iklan dekat tepi-tepi jalan tu, majlis haul pulang-pulang. Itu bukan haul zakat tu. Itu haul maknanya mengingati tahun kematian syekh-syekh pulang.
Ini bagi saya lah satu fenomena baru dalam masyarakat kita yang belum ini tidak ada iklan-iklan seperti itu. Jadi perlu ditangani dengan cara yang hikmah lah. Mana satu budaya yang asing lah bagi orang masyarakat orang Melayu ni, haul-haul ni. Bagi bila dia cukup haul selama setahun, dia wajib pula mempelajari zakat. Apabila tiba waktu haji, dia mampu menunaikannya, wajiblah dia mengetahui cara-cara menunaikan haji. Jadi boleh dia berperingkat di peringkat orang yang mula-mula belajar agama. Itu dalam sudut amalan. Manakala dalam perkara yang wajib ditinggalkan, benda yang wajib kita tinggal, ia bergantung kepada keadaan seorang. Seseorang yang buta tidak wajib mempelajari perkara yang diharamkan melihatnya. Kita panggil orang ni, orang tak nampak mata masuk Islam, kita perlu ajar dia, jaga mata lah, jaga ni, jaga ni. Akhir kali pakcik tu bukan spek hitam, dia kata jaga apa mata, aku mata apa, tak ada. Itu dia panggil ustaz yang tidak faham wakil. Kena dengan dia ni. Nah. Ajar orang jaga mata, orang buta, ajar dia telinga dia macam mana mulut dia, jangan duduk celopar sangat. Orang bisu pula tidak wajib mempelajari berkenaan percakapan-percakapan yang diharamkan. Dia ajar orang bisu, no belakang ni. Cakap tak baik. Sekiranya di sebuah negeri itu terdapat perbuatan minum arak dan memakai sutera bagi orang lelaki, dia wajib mengetahui hukum pengharaman tersebut. Jadi dia panggil masalah semasa yang berlaku dalam tempat kita. Kerana itulah kita, setiap orang ni di kampung dia ada penyakit-penyakit yang tertentu. Jadi di antara fiqhul waqi' juga, kita sendiri pun seorang pendakwah ni kalau masuk kampung, kita kena tanya imam, al-fadhil tuan imam, di kampung kita ni apa poin yang besar yang berlaku. Mungkin di kampung ni orang banyak mencuri, di kampung lain orang duduk pelaga ayam, di kampung lain orang macam-macam penyakit yang ada. Jadi kita kena fokuskan kepada keadaan itu. Di dalam perkara i'tiqadat, ia wajib dipelajari bergantung kepada cetusan dan lintasan hati. Sekiranya wujud perasaan syak terhadap pengertian dua kalimah syahadah dalam lintasan hatinya, dia wajib mempelajarinya sehingga dapat menghilangkan perasaan syak tersebut. Orang sini banyak menimbulkan keraguan. Sekiranya perkara bid'ah merebak dengan meluas dalam negeri, dia wajib mempelajari perkara yang sebenarnya. Jadi kerana itulah kita tengok mana yang benar dan mana yang tidak, yang tak benar itu perlu dimaklumkan. Begitulah juga sekiranya dia seorang peniaga di negeri yang mengamalkan sistem riba secara meluas, dia wajib mempelajari cara menjauhi dirinya daripada perkara tersebut. Sewajarnya juga dia mempelajari perkara yang berkaitan dengan keimanan pada hari kebangkitan, balasan syurga dan neraka. Begitu juga, tengok nombor 1 di bawah, dengan keimanan kepada yang lain-lain, sebagaimana yang dihimpunkan oleh Imam At-Tahawi, yang dijelaskan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab karangannya Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Maknanya perkara-perkara yang wajib kita kena tahu di dalam bab pegangan. Memanglah, sebab satulah saya tengok di antara tidak fiqhul waqi'-nya masyarakat kita ni, agak kita buat benda-benda yang terpilih. Contohnya, bila orang nak belajar kereta, ada akademik memandu. Ada tak ada? Kena masuk berapa jam kursus. Bila orang nak kahwin, kena pergi kursus kahwin. Jadi hari ni pula dengar cerita nak kursus lepas kahwin pula, takut bercerai dia. Mula-mula hari ni baru nak belajar kahwin, ni belajar lepas tu tak mahu bercerai pula. Satu lagi yang tertinggal, kalau tuan-tuan ada tempat lah boleh disuarakan, iaitulah akademik mengurus perniagaan. Ada. Kalau orang nak ambil lesen berniaga, patutnya majlis perbandaran dia kena ambil, kumpul orang ni berapa jam, 2 hari ke, jangan lama sangat, orang nak buka kedai pula kan. Bagi dulu, kena masuk akademik, apa benda yang kamu boleh jual, apa yang haramnya, apa yang halalnya, bagaimana akadnya, bagaimana nak buat perjanjian, patut kena ada. Barulah kita rasa kurang sikit masalah. Kalau perkahwinan kita buat kursus takut orang bercerai, dalam masalah ini pun, masalah penipuan yang berlaku cukup besar. Sebab tidak ada akademik dalam masalah ini. Jadi siapa-siapa yang ada nak buka akademik tu, saya sangguplah salah seorang daripada penasihatnya lah. Boleh lantik cepatlah sikit. Berdasarkan huraian di atas, jelaslah bahawa yang dimaksudkan dengan ilmu yang wajib dituntut itu ialah ilmu fardu ain, iaitulah ilmu yang wajib ke atas setiap individu. Kita selalu dengar ilmu fardu ain. Apa makna fardu ain? Ilmu yang wajib setiap orang kena tahu.
Itu makna fardu ain. Jangan salah anggap yang saya selalu sebut. Kita ni banyak silap. Silap apa tu? Silap istilah. Bila sebut fardu ain, dia ingat ilmu budak-budak ya. Sebab mak dia sibuk betul-betul nak pergi hantar anak fardu ain sekolah. Tak? Jadi saya ingat fardu ain sekarang ni sudah disalah arti. Apabila orang faham fardu ain itu ilmu untuk anak-anak sekolah. Tak? Ilmu fardu ain ni ilmu yang wajib setiap orang kena belajar. Dari sudut semua perkara yang kita belajar tadi, dari sudut akidahnya, dari sudut amalannya, dari sudut apa. Kita pindah pula manakala ilmu fardu kifayah. Manakala ilmu fardu kifayah, ini satu lagi ilmu, dia panggil ilmu fardu ain yang wajib setiap orang kena belajar. Dan yang kedua ilmu fardu kifayah, ialah setiap ilmu yang diperlukan untuk membina urusan dunia, seperti ilmu kedoktoran, kerana kepentingannya dalam mengekalkan kesihatan tubuh badan, yang sangat banyak hubungan ibadat dengan tubuh badan ni. Ramadan tak boleh puasa orang sakit, haji pun tidak diluluskan kalau tak cukup syarat kan. Orang nak pergi haji pun kena cek macam-macam tulis. Itu pun banyak yang tak bagi tahu pada doktor. Bila sampai di Mekah baru tahu. Ilmu hisab, yakni ilmu matematik yang sangat diperlukan dalam pembahagian harta pusaka, usia dan lain-lain lagi dalam perniagaan kita, yang perlu kita kena belajar. Sekiranya tiada seorang pun yang mempelajari ilmu-ilmu ini dalam sebuah negeri, seluruh penduduk negeri itu berdosa. Jadi hari ni cukup tak cukup ilmu kita? Yang kita rasa tak cukup lah tak? Kebanyakan kepakaran-kepakaran yang ada hari ni duduk di tangan, mungkin bukan orang Islam. Orang Islam ni reti makan je. Sebab tu dalam khabar kata, di antara orang yang banyak kegemukan di Malaysia ni, makan kuat. Nak buat barang tak reti. Kau reti? Pandai tak pandai balik cek kat dapur hari ni. Kita nak makan tengah hari ni, berapa barang yang kita beli dari yang dibuat oleh orang Islam. Cek lah tengok, dengan garamnya, dengan gulanya, semuanya tulisan 4 segi belakang kebanyakan. Kena tulisan. Baiklah. Selain daripada ilmu, berdosa semua orang Islam. Apabila terdapat seorang sahaja yang menguasai suatu ilmu tersebut, ia sudah memadai dan gugurlah kewajiban mempelajarinya ke atas orang lain. Ini pada asal. Selain daripada ilmu kedoktoran dan ilmu hisab, ilmu yang berkaitan dengan asas-asas industri seperti asas tani dan jahitan juga termasuk dalam tuntutan fardu kifayah. Bahkan termasuk juga ilmu membekam. Kita berbekam. Dulu lah orang berubat ni berbekam. Sekarang ni orang ubat pergi ke hospital, ambil darah, tak ada bekam dah kan. Ini kerana sekiranya tidak terdapat orang yang mengetahui tentangnya, ia boleh mempercepatkan kebinasaan kepada masyarakat. Sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit, dialah juga yang menurunkan ubat dan membimbing manusia mengenai cara menggunakannya. Jadi ubat yang kita ada ni, Allah Ta'ala ajar kepada kita. Menghalusi ilmu hisab dan kedoktoran serta lainnya secara mendalam dan terperinci dianggap sebagai tambahan. Dalam kitab ni kata fadlah tu ilmu tambahan. Kerana itulah saya setuju dengan muhakkik kitab ni kata la bal ta'ammuq fi tib wa daqa'iq min furudil kifayah. Dia kata bukan ilmu tambahan, bahkan menjadi pakar dalam ilmu perubatan ini termasuk dalam ilmu fardu kifayah. Kalau tidak, takkanlah kita nak minta sedekah dengan orang bukan Islam je. Orang Islam sakit, kena cari doktor-doktor pakar yang tidak Islam. Ini kerana manusia tidak memerlukannya, dia kata. Sekarang ni cukup perlulah. Kadang-kadang mempelajari setengah ilmu, hukumnya adalah harus. Contohnya ilmu berkenaan dengan syair-syair yang bebas daripada perkara yang tidak baik. Kita belajar jadi sastrawan. Ilmu sastrawan ni penting. Tulis syair, tulis sajak. Kalau tidak, orang tak tulis macam-macam cerita. Sebahagiannya pula termasuk dalam ilmu-ilmu yang tercela, seperti ilmu sihir, tangkal azimat, ilmu pukau, ilmu tilik nasib, ilmu macam-macam hari ini ilmu. Manakala ilmu yang berkait dengan syariat, kesemuanya adalah terpuji. Ia terbagi kepada 2 kategori. Dia panggil ilmu usul dan ilmu furu'. Ini kita kena belajarlah kaedah ni. Dia ada 4 di sini. Ilmu usul, ilmu furu', yang ketiga ilmu muqaddimat, iaitu ilmu alat, dan ilmu mutammimat, ilmu pelengkap. Jadi dalam kategori pembahagian ilmu ada 4.
Usul, yang ni asas, wajib kena tahu. Yang asas dia panggil. Kemudian yang furu', cabang. Yang ilmu alat, yang menyokong untuk memahami ilmu asas tadi. Dan ilmu mutammimat sebagai pelengkap. Kita tengok pula perbahasan dia tentang ilmu usul tu apa benda. Fal usul, ilmu usul yang kita kena belajar ni, ilmu yang berkait dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama dan athar as-sahabah. Athar ni riwayat-riwayat daripada sahabat, pandangan mereka, kata-kata mereka. Ini kita kena ambil. Itu dipanggil termasuk dalam usul. Ilmu furu', ilmu cabang, apa benda? Ialah makna-makna atau pengertian-pengertian yang dipahami daripada ilmu usul tersebut sehingga dapat memahami perkara yang tersurat dan tersirat daripada suatu nas. Contohnya, dia buat contohnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqdil qadi wa huwa ghadban." Janganlah seorang hakim itu menjatuhkan hukuman dalam keadaan dia sedang marah. Kalau nampak hakim tu merah telinga, kita panggil dia pergi minum air dulu. Sebab mungkin kemarahannya mempengaruhi hukum yang dia nak jatuhkan. Hadis ni dalam Bukhari. Itu usul. Sebab dia dipanggil nas. Apa yang dia dipahami? Dipahami daripadanya bahawa dia juga tidak boleh menghukumkan dalam keadaan lapar. Sebab lapar ni pun masalah juga. Mudah nak marah orang tak? Sebab kawan-kawan kita tengok, kenapa lain macam? Lapar. Dia kira lapar tu boleh marah orang jadi akhirnya. Manakala ilmu muqaddimah, ilmu alat, iaitulah ilmu seperti ilmu nahwu dan bahasa. Jadi kita kena belajar. Jangan kata tak perlu dah kita belajar bahasa Arab hari ni sebab semua sudah diterjemahkan. Macam mana kita nak tahu terjemah orang tu betul ke salah? Semalam saya teliti dengan sahabat-sahabat satu kitab yang terjemah, iaitulah kitab tentang Nabi, Syama'il Muhammadiyah. Ada beberapa versi terjemahan. Ustaz ni kata dia mengajar kitab ni, banyak salah. Yang ni pula kata dia mengajar kitab ni, banyak salah terjemahan. Jadi setiap orang tu ada saja mulahazat, ada saja kritikan kepada terjemahan-terjemahan yang ada. Jadi kita nak kata saya ni tak boleh, tak mungkin. Bahasa Arab mesti kena tahu. Sebab barulah kita boleh nilai apa orang terjemahan salah ke betul. Kalau tak, saya tak payah ngaji bahasa Arab dah Ustaz, semua kitab sudah diterjemahkan. Betul. Tetapi memahami bahasa Arab itu adalah asas, kerana macam mana kita nak rujuk pada masdar asasi dalam Islam ini tanpa kita memahami Al-Quran dan hadis. Bolehlah sekadar nak memahami itu, tapi nak lebih pada itu perlu kepada ilmu alat yang ada. Kedua-duanya adalah alat kerana ke arah memahami Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ilmu pelengkap. Apa dia ilmu pelengkap? Mutammimat itu ialah seperti ilmu qiraat. Orang ngaji Quran cukup dah. Kalau betul baris dia, tajwid dia sudah kena, dia mengaji pula qiraat 7, qiraat 10 pun ada. Jadi dia nak ngaji qiraat tu lagi, dia panggil mutammimat, pelengkap. Sebab yang kita naknya baca Quran dan kita faham Quran. Tempat-tempat keluar makharij huruf, tempat keluar huruf. Kita ni kadang-kadang belajar tajwid tu, Allah akbar, belipak lidah-lidah dah. Tapi hukum dalam Quran tu simple je ambil. Nak ambil tak ambil macam gitu ya. Tapi itu dia panggil ikhtilalul mawazin, neraca tak seimbang. Tekan sangat kebacaan Quran tapi mengabaikan hukumnya. Kita nak dua-dua. Dan juga ilmu mengenai nama-nama perawi rijalul hadis. Jadi bagi orang yang tidak pakar dalam bidang hadis ni cukuplah. Kalau ada ulama kata hadis ni sahih atau dhaif, kita terima dulu. Tapi kalau ulama-ulama yang mengaji tentang hadis, dia perlu. Sebab kadang-kadang penilaian seorang tu tak sama. Ada ulama ni kata sahih, ada ulama tak sahih. Dalam masalah, banyak masalah yang kita terpaksa kena bercerita dua-dua. Ni sahih, yang ni ulama ni kata tak sahih. Habis yang kita nak pakai mana? Sukar untuk kita buat penilaian tanpa kita sendiri juga terpaksa terjun. Kalau kita ada alat. Tapi kalau kita tak ada alat, terjun tenggelam sekali kita. Keadilan dan hal ehwal mereka, itu pandangan Ibn Jauzi. Tapi pandangan muhakkik kata la. Ilmu ini, ilmu tentang hadis, tentang apa ini, bahkan ilmu ini, tengok di nombor 1 di bawah, termasuk dalam perkara usul.
Ini kerana ilmu tentang sunnah nabawiyah tidak akan sempurna tanpa mengetahui keadilan para rawi hadis dan ahwal mereka. Tengok di sini pun dah istilah dah. Yang atas kata furu', yang dalam nota kaki kata usul. Sukar kita gini nak menentukan yang ni masuk dalam kategori usul ke kategori furu'. Yang ulama kata kita boleh ikhtilaf dalam masalah furu', tidak dalam masalah usul. Tapi kadang-kadang kita tak usul, mari orang lain kata tak, ini masalah furu'. Jadi duduk bercanggah di situlah yang kita perlu hati-hati supaya kita tidak gopoh dalam menentukan satu perkara sehingga kita boleh berkelahi dalam satu masalah. Perbahasan yang seterusnya tentang ilmu muamalah. Kita tengok ilmu muamalah ni. Muamalah dalam kitab kita ni bukan cara ke bank, cara ke apa ni. Ilmu muamalah, apa dia maksud dalam kitab ini? Itu ini dipanggil kitab akhlak. Kitab tazkiyatun nafsi ni, yang setengah orang panggil kitab tasawuf ni, bila sebut muamalah, apa artinya? Iaitulah ilmu berkaitan hal ehwal hati seperti rasa takut, mengharapkan, redha, benar, ikhlas dan lain-lain. Ilmu inilah yang telah meninggikan martabat ulama-ulama besar yang terdahulu seperti Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka menjadi masyhur setelah berjaya mencapai hakikatnya yang sebenar. Kebanyakan orang-orang yang bernama fuqaha, ahli-ahli fiqh dan ulama tidak dapat mencapai kedudukan ini kerana mereka sibuk dengan bentuk-bentuk luaran ilmu seperti ini, ilmu ini semata-mata tanpa sampai kepada hakikatnya yang sebenar dan beramal dengan segala yang tersirat dalamnya. Jadi Ibn Jauzi nak tegur kawan-kawan dia juga. Dia tegur kawan-kawan dia sendirilah ni. Alik dia pun ulama. Kalau kita nak kata macam ni, saya ingat tidaklah selayaknya kita. Tapi kita baca boleh. Kamu dapati ulama fiqh bercakap tentang hukum zihar. Tahu zihar? Zihar ni satu benda yang saya tak tahu boleh berlaku ke tidak dalam masyarakat Melayu. Sebab zihar ni seorang lelaki kata kepada isteri dia, kamu ni, belakang kamu ni haram ke atas aku sebagaimana haramnya mak dia. Orang tak kata. Kalau suami dia kata ke isteri dia, oh belakang awak ni sama dengan adik saya, sama-sama bongkok belakang contohnya, taklah jadi zihar. Dia cakap sifat dia tu sama-sama tak comel tu, contohnya. Ilmu li'an tentang sumpah, perlombaan as-sabqu, melemparkan tuduhan, qazaf dia panggil, melempar tuduhan, dia panggil ilmu qazaf, ar-ramyu. Dan juga masalah-masalah furu'iyah, masalah cabang yang halus dalam ilmu fiqh yang sudah lama berlalu dan tidak perlu lagi ditimbulkan sebarang persoalan mengenainya. Tengok dia kata apa ni, nombor 3 di bawah. Sikap ini jauh berbeza dengan ulama fiqh yang terdahulu. Apa yang disebut ini berlaku di zaman penulis dan juga di zaman kita sekarang. Kalau sebut ulama fiqh ni mungkin zaman kita ni sesuai lah, tapi ulama salaf dulu tidak. Pada waktu yang sama, tengok, ulama ni dia bercakap tentang hukum. Pada waktu yang sama, dia tidak bercakap tentang keikhlasan dan tidak beringat-ingat atau berwaspada dengan riya. Sedangkan itu adalah fardu ain ke atasnya, kerana kelalaian mengenainya boleh membawa kebinasaan dirinya. Sedangkan masalah-masalah yang pertama tadi hanyalah fardu kifayah. Jadi jika ditanya mengapa dia tidak membincangkan berkenaan ikhlas dan riya, kalau orang tanya, tentu dia tidak dapat memberikan jawapan. Kalau tanya, "Wana Syekh tak cakap bab ni?" Tak ada jawapan. Jika ditanya mengapa dia sibuk dengan masalah li'an dan tuduhan, dia pasti akan berkata kerana ia adalah fardu kifayah. Jawapannya memang benar, tetapi apakah dia tidak sedar bahawa ilmu hisab juga adalah fardu kifayah? Mengapa dia tidak sibuk dengan ilmu tersebut? Sebenarnya dia memandang sepi terhadap ilmu hisab kerana tujuannya hanyalah ingin menunjuk-nunjuk dan menjadi tersohor yang hanya boleh diperolehi melalui perdebatan berkenaan hukum-hukum fiqh, bukannya perkiraan melalui ilmu hisab. Berat juga sindiran dia ni. Nah, berdebat, apa lagi? Hari ni orang berdebat di kat mana? Dalam YouTube. Nah, tak cukup ngedebat, pelaga orang pula. Kerak sana, kerak sini, pasuk sekali. Tembung kat dalam tu. Ini pun satu penyakit baru zaman moden hari ni. Ibn Jauzi tak tulis, Abu Anas tambah lagi.
terdapat beberapa istilah yang telah dipesong dan disalah ertikan. Ini istilah ini memang kena betulkan. Berlawanan dengan makna asal sebagaimana yang dimaksudkan oleh ulama salafus salih. Antara istilah tersebut ialah istilah fiqh. Fiqh. Bila sebut fiqh, apa yang kita faham? Mereka telah memesongkan pengertiannya dengan mengkhususkannya hanya kepada mengetahui masalah-masalah cabang hukum fiqh beserta alasan-alasannya. Sedangkan penggunaan perkataan fiqh di zaman awal Islam merangkumi persoalan ilmu menuju akhirat, ilmu yang mendalam mengenai penyakit-penyakit hati, perkara-perkara yang merosakkan amalan, kesedaran yang kuat tentang kehinaan dunia, bersungguh mencari nikmat akhirat, dan perasaan al-khauf, takut yang menyelubungi hati. Jadi sepatutnya bila sebut fiqh tu merangkumi semua benda itu. Tapi di zaman hari ni orang sebut apa? Oleh kerana itulah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata. Apa Hasan Basri kata? Hasan Basri ni kena ingat seorang ulama tabi'in, faqih, ahli fiqh dia. Tapi di zaman kita ini bila sebut Hasan Basri, orang duk ingat kau cerita-cerita ajaib dia pelik. Kita cerita dengan itu, cerita Hasan Basri nak kahwin dengan siapa tu? Rabi'atul Adawiyah. Kau tak ingat dah? Tak cerita lagi? Sini tak lagi. Payah banyak versi. Sedangkan Hasan Basri seorang faqih. Pernah diceritakan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia kata bila timbul isu perempuan nafsunya 9, akalnya 1. Orang laki-laki akalnya 9, nafsu 1. Marah orang bapak muslimat. Dia kata ini dari sudut woman right tidak betul. Mengapa dia hina kami sampai 9 nafsu macam ni? Kau setuju? Kalau muslimat setuju, saya tarik balik lah, tak payah cakap. Tak setuju dah. Sebabnya kalau yang pergi Mekah tu, yang duk ngamuk ni bukan muslimat, bukan hajah, yang haji yang duk ngamuk cari bilik tu kan. Datuk Bakar marahnya, jangan sebut tak. Cerita balik tentang apa ni, Hasan Basri. Dia pergi jumpa dengan Rabi'atul Adawiyah, nak debat dua tu. Jadi Rabi'ah pun tanya dia, apa benda-benda, kalau tak ada jawab ni tak boleh kahwin dengan aku. Jadi setelah diteliti, dikaji riwayat hidup dia orang ni, Hasan Basri rahimahullah ni meninggal pada tahun 110. Rabi'atul Adawiyah lahir pada tahun 100. Takkanlah mek yang umur 10 tahun ni, kalau bahasa kita lah kan, boleh pergi berdebat dengan tok guru besar yang umur dah 100 tahun dah, nak kahwin lagi dengan dia. Allah, tak pernah sabar lah. Timbullah isu, dia maka di situlah para ulama yang mengkaji, mengkritik. Cerita ni mengatakan hadis 91 ni hadis palsu. Cerita palsu. Tak mungkin Imam Hasan Basri yang Rabi'atul Adawiyahnya sudah kematian suami, waktu tu umur dia baru 10 tahun. Pergi berdebat dengan Hasan Basri, logik tak logik? Itu di antara cerita tak logik. Kerana itulah saya tulis, tengok dalam Abu Anas tu, saya tengok dalam cerita 91 ni memang cerita karun. Kenapa saya suka sangat cerita Hasan Basri? Sebab banyak dalam cerita-cerita kita, bila sebut tentang Hasan Basri, Syekh Abdul Qadir Jilani dan ulama-ulama besar ni, banyakkan cerita-cerita yang dibawa cerita melampau, cerita yang pelik-pelik. Saya dah cerita dah semalam tentang driver taksi yang cerita kat saya tu. Driver taksi ni yang peliknya, bila ayah dia ajak masuk tarekat, yang dia tak mahu masuk sebab dia kata tak boleh sembahyang Jumaat lah, tak ada sembahyang jamaah, tak ada. Tapi dia kata satu benda pelik je tak. Ayah dia sempat lagi dia masukkan kepala dalam, dan dia pun rasa satu benda yang ajaib. Satu lagi benda pelik ustaz, saya nak cerita. Kata apa yang pelik lagi? Saya nak sampai dah ni dekat KL ni. Dia kata waktu nak mati, tuan guru besar dia ni, dia tahu tarikh dia nak mati. Anak dia duduk di Jawa, duduk di Timur, duduk Barat, semua dia panggil balik, mari sini. Panggil semua balik. Anda kata ada masalah apa? Mari kumpul sini. Bapak mau cerita ada benda mustahak. Anda kata macam mana ustaz? Takkanlah dia salah. Sebab dia boleh tahu dia nak mati. Hebat juga dia. Hebat tu hebat. Kata ada lagi, dia masuk yang jarum sikit, yang menyebabkan anak dia pun duk fikir lagi, nak masuk tak masuk. Jadi malam tu saya putuskan dengan dia, tak masuk lah. Alhamdulillah zakat ni. Baik, kita balik ke cerita Hasan Basri rahimahullah. Al-Hasan kata apa? Innamal faqihu az-zahidu fid dunya. Sesungguhnya seorang faqih itu, iaitulah seorang yang zuhud di dunia, orang yang sangat mengharapkan hari akhirat, faham dan jelas tentang agamanya, sentiasa beribadat kepada Tuhannya,
bersifat warak, jauh dari perbuatan menjatuhkan maruah orang Islam, tidak meminta-minta harta daripada mereka, dan sentiasa memberi nasihat kepada mereka. Tengok, kalau kita tengok di sini, sifat faqih ni cukup besar. Orang yang ilmunya tinggi, zahid pula dalam tu. Akhlak lagi tinggi. Tak ada tidak nak menjatuhkan orang, bukan nak minta duit. Kalau nak pergi ceramah enggak, letaklah harga, bayar kat aku berapa. Itu jadi masalah kita ini. Mereka lebih banyak menggunakan perkataan fiqh dalam ilmu berkenaan akhirat, kerana fiqh baik dalam istilah mereka tidak mengandungi fatwa tentang hukum kecuali secara umum sahaja. Oleh itu, tindakan mengkhususkan makna fiqh kepada fatwa hukum hakam zahir telah menimbulkan kekeliruan yang menyebabkan manusia menumpukan perhatian kepada ilmu fatwa yang zahir saja dan tidak mempedulikan ilmu muamalah hati untuk menuju akhirat. Nah, jadi ini kita rasa sangat besar kepentingannya kita kembali semula gabungkan ilmu muamalah ini di dalam muamalah hati dan muamalah dengan manusia. Anda ingat sebelum saya balik daripada Madinah, saya telah dipanggil oleh Tok Guru Besar Syekh kita yang banyak duduk nasihat kepada kita di mana. Dia kata, ya akhi, kalau anda balik ke negeri kamu, aku nasihatkan kamu ihya fiqh al-muamalah, hidupkan fiqh muamalah. Saya cakap dia, muamalah banyak dah Syekh kata. Aku pun bukan mengaji bab isu bank tu. Tak, dia kata la, laisa hadza qasdi. Bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud muamalah ini muamalatul muslim ma'a akhihil muslim, iaitulah muamalah seorang muslim dengan seorang kawan dia. Muamalah seorang muslimah dengan seorang muslimah. Sekarang ni muamalah kita sama-sama kita mati ke hidup dengan mengikut tata cara Islam. Hampir mati. Jadi ini yang perlu kita hidup. Yang kedua, salah faham yang kedua tentang makna ilmu. Ilmu itu maksudnya apa? Asalnya perkataan ini digunakan untuk ilmu yang berkait dengan Allah dan tanda-tanda kekuasaannya, iaitu mengenai nikmat dan perbuatannya, berkaitan hamba-hambanya. Mereka kemudiannya mengkhususkan pengertian ilmu hanya kepada perbincangan mengenai masalah-masalah fiqh, sekalipun mereka itu jahil tentang ilmu tafsir dan hadis. Jadi bila sebut ilmu, ahli fiqh kata ilmu fiqh sajalah, yang lain itu tidak ilmu. Jadi kerana itulah kadang-kadang bila kita nak guna istilah besar ni, kita perlu duduk di atas landasan yang benar. Kalau tidak, orang akan perli pada kita. Kita guna nama ilmu tapi guna ikut saluran yang salah, pun bahaya juga. Yang ketiga, tauhid. Ia merupakan ilmu yang mengarahkan manusia supaya melihat semua perkara datangnya daripada Allah dan terputus terus dari memandang kepada sebab-sebab luaran dan perantara. Dengan itu lahirlah sifat tawakal dan redha. Tetapi sekarang perkataan ini telah merujuk pada ilmu yang membincangkan ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah yang diada-adakan dalam masalah usul agama, dalam masalah akidah. Ini adalah satu kemungkaran di sisi ulama salafus saleh. Tengok dia punya nota kaki. Wajib mengekalkan tauhid di atas asas fitrahnya yang terdiri daripada keimanan kepada Allah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, nama-namanya yang baik, dan bahawasanya dialah Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya. Begitulah juga dengan perkara-perkara lain yang wajib diimani. Jadi kadang-kadang kita guna ilmu tauhid ni untuk ilmu lain. Bila sebut tauhid, duk bincang tentang ilmu-ilmu yang jauh daripadanya, falsafah, ilmu-ilmu yang menuju ke arah yang... Ilmu falsafah itu penting, satu alat. Di zaman orang menggunakan akal, Mu'tazilah banyak guna akal, maka pendekatan ulama pada waktu itu terpaksa guna ilmu ini sebagai alat untuk menyerang, melawan mereka. Jadi perlu. Jadi hari ini orang guna apa saya tak tahu. Yang keempat, tazkirah. Tazkirah ni kita fikir tentang apa ini? Memberi peringatan dan zikir. Bila sebut tazkirah, ceramah pendek dah. Lepas salat ceramah, dengan tengah tarawih atau tazkirah itu. Firman Allah Ta'ala, kita belajar apa yang betul di sini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana sungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat pada orang yang beriman. Surah Az-Zariyat ayat 55. Dan Nabi SAW dalam hadis bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati? Qala majalisuz zikri.
apabila kamu berjalan melalui taman-taman syurga, maka hendaklah kamu duduk berseronok dan menikmati apa yang ada dalamnya. Para sahabat dia cerita, dia tak faham. Dia kata, apa dia Riyadul Jannah ni? Para sahabat bertanya, apakah dia taman syurga itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, majlis zikir. Majalisul zikri, majlis zikir. Tengok hadis ni riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Dan tengok dalam nota kaki dia kata terdapat kelemahan pada sanadnya. Ada lemah dalam sudut sanadnya. Tapi dalam kitab tahqiq lain dia kata hasan bimajmu'i turuqihi. Yang kita nak sini, mereka telah memeson penggunaan perkataan zikir kepada majlis mendengar kisah-kisah dan juga majlis panglipu lara yang pada hari ini banyak mengandungi cerita-cerita dakwaan yang melampau dan menyeleweng. Bila sebut majlis zikir, duduk cerita karut lah, cerita bin Unuk ni, kalau dia kencing tenggelam lah dunia ni. Besar punya orang. Mari mana cerita dah, cerita Nabi Adam. Tapi orang kita suka lah itu. Ada seorang budak, dia pegang saya, dia kata, Ustaz, saya nak tanya masalah. Masalah apa? Dia kata Nabi Adam berdosa. Masa dia buat dosa tu, dalam syurga mana dia duduk? Syurga yang kita nak masuk ni ke dalam syurga tu tak ada larangan? Kalau dia tanya tuan-tuan, nak jawab apa budak lagu ni? Saya jawab senang ya. Saya kata saya pun tak pergi lagi syurga tu. Assalamualaikum. Apa benda? Mari tanyalah apa benda yang kita nak buat dalam hidup ni. Tentang salat dia pandai atau tidak. Hidup tanya syurga mana, apa kena-mena dengan kita dalam masalah. Hidup faham benda tu. Jadi tengok ni, sesiapa yang sibuk memberi peringatan dengan kisah-kisah yang orang-orang yang terdahulu, hendaklah dia mengetahui bahawa kebanyakan kisah itu tidak semuanya betul dan mempunyai bukti. Sebagaimana yang mereka riwayatkan kisah ketika Nabi Yusuf AS merungkaikan tali seluarnya ketika digoda oleh perempuan itu, dan Nabi Yusuf melihat ayahnya Nabi Yaqub menggigit jari. Allahu Akbar. Memang dahsyatlah cerita Nabi Yusuf ni. Saya tengok orang buat filem, kisah cinta di antara Yusuf dengan Zulaikha. Kita pun bila nak kahwin anak, tulis bagaimana satukan hati anak saya ni seperti Yusuf dengan Zulaikha. Ada riwayat yang sahih yang dua orang telah disatukan. Buatlah hadis-hadis yang maksur, doa kepada pengantin, kan lebih baik. Jadi orang mari, kita buat banner besar-besar, ambil doa pengantin baru, tak kat pintu. Semua orang mari, biar jemaah yang baru sampai tu, DJ kena cakap, tolong baca doa tu dulu. Ni letak gambar pengantin laki-laki dengan perempuan macam kahwin dah berapa tahun dah tu, padahal baru nak kahwin pun. Ini masalah yang besar yang berlaku di zaman kita. Jadi cerita Yusuf dengan Zulaikha ni, kalau ada yang lebih daripada had Quran sebut, itu cerita palsu. Memang cerita mungkar. Karena itulah saya sebut, saya kalau tengok dalam rakaman cerita kepalsuan cerita Nabi Yusuf, saya sudah letak satu rakaman dalam saya mengajar tafsir tentang kisah ini. Serta kisah Nabi Daud yang telah menghantar panglimanya Auria pergi berperang sehingga dia terbunuh. Dia cara ayat Quran yang Tuhan sebut, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una najatan. Saudara aku ni ada 99 ekor anak kambing. Aku ada seekor je. Boleh ahli tafsir terikut-ikut dengan orang Bani Israel yang jahat kepada Nabi sendiri, mengatakan Nabi Daud AS terlihat isteri salah seorang panglima dia cantik. Macam mana aku nak buat ni? Dia hantar panglima ni suruh pergi mati medan perang kerana dia nak ambil isteri kawan ni. Hasya wa kalla. Kaburat kalimatan takhruju min afwan. Satu kalimah yang cukup jahat. Nabi takkanlah Tuhan pilih seorang yang perangai. Kita yang tidak Nabi pun kita nak buat ke macam tu? Kalau waras lagi tak buat lah. Kecuali orang yang dah hampir dengan ketidakwarasan tu tak. Ini tuduh Nabi Daud. Boleh tujuh sebab nak ambil seekor lagi ni. Anak kambinan nak cukup 100 ekor. Jadi suruh panglima dia ni pergi perang, bila mati boleh ambil isteri dia. Subhanallah. Ini ada dalam buku-buku cerita. Allah. Adalah cerita-cerita kalau tengok di pasar-pasar, kisah cinta para nabi. Ya beli semua buku tu bakar-bakar je cerita. Memang karut punya. Banyak masuk dalam cerita-cerita kita yang tidak yang tidak bertapis. Dakwaan yang melampau dan menyeleweng. Seperti tengok nombor 4 di bawah. Seperti kata-kata yang dihikayatkan daripada Al-Hallaj. Hallaj kata apa?
anal haq. Dia kata akulah yang benar. Dan daripada Abu Yazid Al-Bustami, dia kata maha suci aku. Allah. Dia kata anal haq dan maha suci aku. Itu apa dia kata? Sila lihat syarah ayat. Jadi itu dia kata banyaklah kata-kata lain yang diambil tentang mereka. Dakwaan yang melampau dan menyeleweng akan menyebabkan banyaknya berlaku kemudaratan kepada orang awam. Ini kerana ia menyebut tentang kasih sayang, rindu, derita, berjauhan dan sebagainya. Sedangkan para hadirin pada umumnya terdiri pada orang awam yang tidak mengerti apa-apa. Duk cerita benda pelik. Batin mereka dipenuhi dengan syahwat dan mereka hanya sukakan image atau penampilan zahir sahaja. Cerita sebegini hanya akan membangkitkan nafsu yang selama ini sedia terpendam dalam jiwa mereka. Jadi mengapi-apikan lagi semangat orang tu. Akibatnya api syahwat akan menyala dan mereka mula menjerit-jerit. Sebab tu kita tengok puak-puak yang duk baca qasidah, duk baca lagu-lagu hub, lagu-lagu apa ni, nasyid-nasyid yang cinta ni, kita tengok pengikut-pengikut dia akan bertempur, akan melaung-laung, meronta-ronta. Kerana kononnya terlampau terkesan dengan kata-kata seperti itu, sedangkan hakikatnya ia lahir dari nafsu syahwat yang tersembunyi. Kesemua itu adalah perkara yang merosakkan. Banyak cerita. Di antara cerita yang masyhur, tengok cerita Al-Qamah yang tak boleh mengucap, cerita Sa'labah yang tak keluar zakat. Jadi cerita-cerita macam ni memang cerita yang palsu, yang tidak sahih. Dakwaan melampau ini, apa lagi yang saya diceritakan, ada juga dalam program-program tu, bila nak cerita tentang kasih sayang ni, melampau-lampau cerita. Mari mana wallahu. Dakwaan melampau ini juga mungkin mengandungi kata-kata yang berlebih-lebihan, kononnya bagi melahirkan perasaan cintakan Allah. Ini sangat berbahaya kerana pernah terjadi sekumpulan para peladang telah meninggalkan pekerjaan mereka dengan membuat dakwaan yang sama. Puan-puan ni dia tak mau kerja. Dia kata dia ni terlalu rindu pada Allah, tak boleh nak kerja, duduk tidur kat masjid. Mati dia punya bos. Di antara ilmu yang salah guna juga dipanggil al-hikmah. Ia bererti ilmu. Jadi hikmah ni maknanya al-ilmu wal amalu bihi, dan beramal dengan dia. Ibnu Qutaibah rahimahullah berkata, seorang itu tidak dianggap bijaksana sehinggalah dia menghimpunkan antara ilmu dan amal. Namun begitu, kini perkataan tersebut banyak digunakan untuk menggambarkan seorang doktor dan ahli nujum, peramal kejadian berdasarkan bintang-bintang. Dia kata orang ni ahlul hikmah. Kalau kita baca dalam buku-buku, dia kata qala al-hukama, berkata ahli hikmah, ahli bijak pandai. Siapa dia orang tu? Kadang-kadang dia ni ahli rujum, kadang-kadang ahli. Jadi bukan. Hikmah ni orang yang meletakkan pada tempatnya yang sebenar, orang yang tahu dalam berdakwah. Jadi banyak lagi lah Ibnu Jauzi sebut dalam kitab dia ni, tarikh-tarikh. Macam kita zaman kita ini pun banyak lagi istilah yang salah guna, seperti penggunaan istilah al-wasatiyah. Wasatiyah hari ni masyhur lah, orang tak reti Arab pun bunyi juga wasatiyah. Wasatiyah bunyi. Macam dulu bila orang sebut tentang asabiyah, dia pun nak ceramah juga. Kita ni bukan masalah asabiyah, kita ni puak-puak jahiliah. Jadi teruk lagi. Macam nak buat. Ada seorang pengurusi, kita kawan saya lah di sebuah universiti dalam satu majlis. Dia nak cakap Arab lah, pengurusi ni. Sepatutnya dia kata, pasal para peserta laki-laki dan perempuan, sepatutnya dia kata innal al-musyarikin wal musyarikat. Dia gitu tukar innal musyrikin wal musyrikat. Lari habis orang keluar. Bukan, kan nahnu laisna hadza. Kami bukan musyrikin, kami orang beriman. Bertukar. Kita pun kena hati-hati jugalah. Jadi banyak istilah-istilah ni kadang-kadang tak kena. Macam wasatiyah, satu istilah yang cantik. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu ni umat yang sederhana, umat yang adil. Maksud wasatiyah yang sederhana di sini bermakna dalam syariat Islam ni tidak ada yang tak mampu kita buat. Itu masuk wasat. Tapi bila orang mai salah guna wasatiyah ni, maknanya tak apa, tak buat Islam pun sebab kita ni umat yang sederhana. Lah. Wasatiyah bukan makna menggugurkan syariat abadan. Wasatiyah bermakna menggunakan pendekatan syarak yang dibenarkan. Contoh bila kita berjalan, kita boleh terima rukhsah qasar salat, boleh terima. Tapi kalau sama mereka, tak ada tempat nak berhenti salat ni, pakai jamak. Jamak dengan ni, dengan insya sekarang. Asal apa tu? Nak jamak apa? Itu dipanggil menggugurkan. Jadi wasatiyah bukan makna menggugurkan syariat.
Wasatiyah dengan makna menerima kelonggaran, mengambil pendekatan yang lunak, yang tidak terlalu keras. Baik, kita berpindah pada faslun fil ulumil mahmudah, ilmu-ilmu yang terpuji yang sepatutnya kita belajar. Apa dia ilmu? Ilmu-ilmu yang terpuji terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, ilmu yang terpuji secara mutlak. Sekiranya bertambah, ia menjadi lebih baik dan lebih afdal. Iaitulah ilmu mengenal Allah Ta'ala, mengenali sifat-sifat Allah, af'al, perbuatan Allah, dan mengetahui hikmahnya yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Ia merupakan ilmu yang sangat dituntut dan boleh membawa kepada kebahagiaan di akhirat. Ilmu ini ibarat lautan yang tidak mungkin diselami sehingga ke dasarnya. Bahasa Arab kata bahrun la sahilalah, lautan yang tidak bertepi. Mereka yang mempelajarinya hanyalah berlega di sekitar pesisiran pantai dan tepiannya, itu pun setakat yang termampu oleh mereka. Ini panggil ilmu yang sangat terpuji. Yang kedua, ilmu yang terpuji dengan kadar tertentu sahaja, setakat yang diperlukan. Ilmu inilah yang kita sebutkan tadi sebagai ilmu fardu kifayah. Setiap daripadanya ada yang punya kekurangan dalam beberapa aspek, ada yang mengkhususkan bidang tertentu, dan ada yang membincangnya secara menyeluruh dan terperinci. Oleh itu, jadilah kamu sama ada sibuk dengan urusan dirimu sendiri atau meluangkan masa untuk orang lain setelah urusan dirimu selesai. Jauhkan diri kamu daripada sibuk membaiki orang lain sebelum memperbetulkan diri kamu terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang kita duduk sibuk orang. Hari ini majlis-majlis kita, sebahagian daripadanya kita suka jadi engineer. Betul tak? Kita nak baiki orang tu, baiki orang ni, kita sendiri kita tak baiki pun. Itu menjadi perbincangan kita. Dan masyarakat pun suka dengar yang tu. Sebab orang ni salah, orang ni salah, orang ni salah. Jadi yang bila kita sebut tentang kita salah, tepi telinga. Ustaz ni tak boleh kira kasar sangat. Kasar apa bila bincang tentang bab riba, tentang bab aurat, tak boleh kira Ustaz. Backing sangat nampak dia ni. Jadi kalau bincang bab orang lain, orang itu salah, orang ni tak betul, orang ni bid'ah, orang ni apa, semangat lalu kita. Tu semua tak betul belakang. Tapi balik kepada kita, letih lalu. Letih tak letih? Berusahalah untuk membersihkan batin kamu daripada sifat tercela seperti halaba, tamak, hasad, riya, berbangga diri sebelum memperelokkan rupa paras kamu. Perkara ini insya-Allah akan dibincangkan nanti dalam bahagian yang membincang perkara yang merosakkan, iaitu al-muhlikat. Dalam kitab kita ni akan ada satu bab dipanggil muhlikat, benda yang membinasakan kita. Jika kamu tiada peluang untuk berbuat demikian, janganlah kamu sibuk dengan ilmu-ilmu fardu kifayah sebelum kamu selesai ilmu fardu ain terlebih dahulu. Jadi kita sibukkan kita belajar yang wajib dulu. Ini kerana terdapat ramai mereka yang boleh melakukan tuntutan fardu kifayah tersebut. Orang lain boleh buat. Orang yang membinasakan dirinya kerana hendak memperbaiki orang lain adalah orang yang dungu. Tahu mana dungu? Orang tak cerdik lah. Nak kata bodoh kan, sekarang ni isu bodoh-bodoh ni sensitif. Tak cerdik tak apa tak. Keadaannya samalah orang yang sibuk menghalau lalat daripada mengacau orang lain, sedangkan kala jengking telah memasuki ke dalam baju yang dipakai. Sakit banding aja. Dalam baju dia ada kala, dia sibuk alat lalat. Buat apa? Sibuk yang kamu tu dulu. Setelah kamu selesai membaiki dan membersihkan diri sendiri, barulah kamu boleh meluangkan masa kepada ilmu fardu kifayah dengan mempelajarinya secara berperingkat-peringkat. Ini pandangan dia lah. Nanti kita pilih pandangan yang terakhir nanti. Oleh itu, mulakanlah dengan pelajari kitab Allah, kemudian sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya ilmu-ilmu Al-Quran seperti ilmu tafsir, nasikh dan mansukh, ilmu yang membatalkan, yang mengekalkan, ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabihat, ayat kesamaran pada maknanya, dan lain-lain lagi. Begitu juga dalam mempelajari sunnah. Kita hari ni jangan banyak baca sangat sunnah. Bagi anaknya, kita belajar sunnah amali yang kita boleh buat sekarang. Kalau duk belajar yang tinggi-tinggi pun tak buat juga. Baiklah kita belajar satu benda setiap bulan, setiap minggu kita mengaji ilmu yang kita boleh bawa balik dan kita terus amalkan. Ada orang kritik Abu Anas. Dia kata Abu Anas ni cakap rendah je, dia kata. Saya kata yang rendah tu kamu dah buat ke tak lagi? Dia kata hak tu budak lagi.
Sebab saya cerita orang SMS kat saya kan, itu dalam Facebook ni, pagi-pagi dia hantar. Dia kata hari ni baca 1000 kali la ilaha illallah. Dia ikut hari dia hantar, ikut hari. Hari ni tak hantar dah. Saya pun komen balik dalam tu, kata saudari yang hantar kat saya ni, terima kasihlah semangat nak berdakwah, tapi baca ke tak? Dia jawab, saya pun tak baca ustaz. Saya cakap dia kalau tak baca, cari yang sahih-sahih lah, yang sunnah Nabi suruh baca pagi ni, yang Nabi suruh baca. Contohnya lepas main subuh, kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Baca yang tu. Apa yang duk cari yang pelik-pelik sampai 1000 kali yang dia sendiri tak terbaca? Jadi kadang-kadang kita duk sibuk dengan benda-benda macam tu. Kau dapat juga, dah forward juga dah Facebook tu. Nampak senyum je ni. Takut tolong sama. Macam orang forward kat kita apa ni, surat berantai ni. Oh, sekarang ni bukan surat berantai, dah SMS berantai pula. Kena kumpul, kena hantar balik 10 orang. Kalau tidak, bahaya awak ni. Balik ni kena accident lah, macam-macam cerita. Jadi lepas bila kita tanya balik, kenapa awak hantar kat saya ni? Dia kata, saya betul tahu, orang suruh hantar je lah. Kita dah buat satu kerja yang kita tak tahu apa benda. Ini masalah kita lah, berat. Jadi kita sibukkan, jadi macam lalak dengan jeki kala juga ni. Jadi kita mulakan dengan sunnah. Sunnah yang kita boleh buat, sunnah amaliyah yang kita mampu lakukan. Tak usah cerita banyak-banyak. Bukan peringkat kita nak sampai situ. Kemudian barulah kamu pelajari masalah furu' dan usul fiqh. Begitulah seterusnya cara untuk kamu pelajari ilmu-ilmu lain mengikut kadar umur dan masa yang mengizinkan. Jangan kamu habiskan umur kamu seluruhnya dalam satu bidang sahaja kerana mahu membuat pengkhususan yang mendalam mengenainya dalam bab inilah, dalam bab ilmu-ilmu yang asal yang terah. Tapi kalau orang tu doktor, dia nak pakar, memang dia pakar pun. Orang yang pakar bahagian kepala, dia cara kepala ya. Yang cara bahagian tulang pun bagi dua lagi. Ada yang bawa pinggang ke bawah, ada yang naik atas. Saya bila banyak pergi hospital ni, kita tahu dah ilmu doktor setakat mana. Jadi ilmu itu, tengok, kena tulis ni. Pelajar-pelajar kita tulis. Cantik, saya suka kata-kata dia ni. Dia kata apa? Fa'innal ilma qasir wal ilmu kathir. Al-ilma qasir, al-umru, fa'innal umra qasir wal ilmu kathir. Ilmunya banyak, umurnya pendek. Pendek tak pendek umur kita? Pendek. Banyaklah yang kita nak mengaji. Jadi kita fokuskan yang asas, yang terah dulu. Fa'innal ilma kathir wal umru qasir. Jadi saya suka, daripada kecil lagi saya duduk tengok di sekolah saya, dia tulis benda ni, al-ilmu kathir wal umru qasir. Ilmu banyak, umurnya pendek. Jadi kita fokuskan kepada apa yang kita nak. Yang kita belajar, yang betul-betul kita belajar di peringkat awal ini, ilmu yang kalau kita masuk dalam kubur, kita boleh jawab soalan yang sudah bocor itu. Bocor tak bocor soalan? Bocor. Tak semestinya kita boleh jawab. Oh, dia kata nanti saya bawa guru yang pakar tuition atas kubur, boleh? Tak. Dia tuition lah. Tapi orang yang jawab dalam kubur tak sama dengan orang di atas. Kalau tidak, semua orang tak payah belajar lah, tunggu tuition je. Ilmu itu terlalu banyak sedangkan umur terlalu pendek. Ilmu-ilmu ini merupakan alat atau wasilah untuk mencapai suatu tujuan atau matlamat. Oleh itu setiap perkara yang dijadikan sebagai alat untuk mencapai suatu matlamat, maka matlamat tersebut tidak seharusnya pula dilupai. Jadi kita tengok pada alat. Ana ingatlah satu kata-kata nasihat, kata-kata hikmah daripada seorang pendakwah yang masyhur di Malaysia ni. Dia kata, dalam kita berjalan tengah padang, di sana mesti ada kemuncup. Kena kemuncup. Kau orang pandang ni tak kena kemuncup dah. Kena mana dia jalan atas kapek, atas batu dah. Jadi bila kita berjalan, kemuncup ni akan lekat di seluar kita, di kain kita. Maka kalau kita setiap kali kemuncup lekat di seluar, kita dah kutip kemuncup, cabut, jalan pula, lekat pula, cabut pula. Bila kita nak sampai destinasi, mu berjalan dulu, banyak mana lekat, biar dia lekat. Bila sampai destinasi, duduk situ, cabutlah kemuncup. Saya duduk tengok betul sungguh kita. Kadang-kadang halangan dalam bidang kita dakwah ni banyak. Orang duduk tuduh macam-macam, orang kata macam-macam. Jadi kalau kita duduk jawab hak tu je, tak sampai ilmu ni kepada masyarakat. Jadi ingatlah cerita kemuncup dengan orang yang berjalan ni cukup cantik. Satu kata-kata yang nasihat daripada Tuan Guru Nik Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala. Boleh jadi kata keluhan tu pengalaman dia lah, saya ingat. Baik, kita berpindah pada tajuk fasl fi alimin lam yanfa'hu ilmuhu, nasallallahu salamah. Ulama yang tidak mendapat manfaat daripada ilmunya, kita minta selamat dengan Allah. Perbahasan ilmu yang bertujuan saling mengatasi dan berbangga antara satu sama lain adalah punca berlakunya akhlak yang buruk dan tercela dalam ilmu. Memang berlaku sungguh. Masing-masing nak tunjuk kita yang kuat, kita yang hebat, kita ramai apa ni,
pengikut, YouTube kita banyak, berlakulah perdebatan dalam situ. Orang yang melakukan perkara tersebut tidak akan selamat daripada sifat takabur, kerana dia akan memandang rendah kepada orang yang dikalahkannya. Dia juga akan merasa ujub, bangga diri kerana berjaya mengatasi saingannya, dan tidak selamat daripada sifat riak, kerana tujuannya ialah agar orang ramai tahu kehebatannya, lalu memberi tahniah dan like banyak di bawah itu. Tidak like sekarang kabungnya. Itulah tulis kat bawah tu. Saya jawab ikut realiti semasa. Itulah. Jadi bila ramai orang komen bawah ni, oh hebat. Buat lagi, esok video baru pula keluar. Cawan lagi. Ini cerita zaman dulu ni. Jadi lagi hebat kita. Oleh itu, dia akan menghabiskan umurnya mempelajari ilmu-ilmu yang dapat membantunya ketika perdebatan, sedangkan ia tidak memberi manfaat kepadanya pada hari akhirat. Nasallallahu salamah. Kita minta selamatlah. Kita pun bimbang. Duk sebut sangat benda ni, takut kita terjebak sama. Contohnya ilmu berkenaan kaedah pertuturan yang baik, dan menghafal kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang jarang digunakan untuk menarik perhatian pendengar. Duk cari cerita-cerita yang pelik. Orang yang tak jumpa hadis, cari cerita yang pelik. Orang yang jumpa hadis, cari hadis yang pelik. Contohnya, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan daripada Nabi SAW, tulis itu, diriwayatkan daripada Nabi, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Manusia yang paling dahsyat menerima azab pada hari kiamat ialah orang alim yang mana ilmunya sedikit pun tidak memberikan manfaat daripadanya. Jadi hadis ni riwayat At-Tabarani, telah dihukumkan dengan sanadnya yang dhaif, dan dalam kitab Dhaif Al-Jami' As-Saghir mengatakan dhaifun jiddan. Hadis ini terlalu lemah. Kita berpindah pada alam realiti. Alam realiti ni alam kita lah. Iaitulah adab-adab seorang penuntut dan guru. Kita nak mengaji ni. Hari ni kita habiskan adab ni. Kalau tidak duk mengaji dekat adab pun tak habis lagi. Macam mana nak pandai berguru kan? Adab-adab seorang penuntut perlu mengutamakan penyucian jiwa daripada akhlak yang buruk dan sifat-sifat tercela, kerana ilmu adalah ibadah hati. Dia juga hendaklah memutuskan hubungan dari setiap perkara yang mengganggu. Apa di hubungan mengganggu? Sebab itulah bila kita nak belajar, ustaz-ustaz kita kata diminta semua offkan handphone. Sebab ustaz duk mengajar depan, dia duduk SMS kat belakang. Orang ni dia mengaji ke, dia duduk dalam majlis. Dia tak mengaji, dia tak faham apa pun. Tapi kalau orang komen juga, aku ada dalam majlis tu, dia dengar tidak. Kemampuan untuk mengenali dan memahami kebenaran akan berkurangan. Betul tak? Kita tidak fokus. Ulama salaf rahimahumullah amat mementingkan ilmu dari segala perkara yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hanya berkahwin ketika umurnya 40 tahun. Allahu Akbar. Berat juga, kita tercabar juga. Saya dah suruh pelajar-pelajar ni kahwin cepat. Mungkin masa tu tak bercampur. Sekarang ni masa percampuran yang hebat ni, saya suruh kahwin cepat je. Nampak anak kita tu nampak galak sikit, bagi terus lah kahwin. Abu Bakar, dengar cerita, seorang ulama nama Abu Bakar Al-Ambari telah dihadiahkan dengan seorang hamba perempuan. Jadi hamba ni boleh digunakan zaman dulu lah. Suatu hari hambanya masuk menemui Abu Bakar ketika dia sedang sibuk berfikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu hamba perempuan tersebut menjauhkan diri daripadanya. Abu Bakar pun berkata, bawalah perempuan ini kepada penjual hamba, bawa dia pergi jual. Lantas dia bertanya, adakah saya telah melakukan suatu kesalahan? Saya buat salah ke tuan? Jawabnya, tidak, tapi hati aku terganggu kerana kehadiranmu. Siapakah kamu untuk menghalangku daripada ilmuku? Allahu Akbar. Yang kita kalau lambat balik sikit, SFR lagi mana tak balik-balik lagi. Itu dia kata apa ni? Penuntut ilmu adalah menyerah diri kepada guru, sebagaimana seorang pesakit menyerah diri kepada doktor. Jadi doktor, tapi doktor kalau dia nak kerak kaki kita tanya juga, tak ada cara lain ke tak? Dia juga adalah merendah diri kepada gurunya dan bersungguh-sungguh berkhidmat kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah memimpin unta Zaid bin Sabit. Dia cerita Abdullah bin Abbas dia tarik unta Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit kata, "La ya Ibnu Abbas, ya Ibnu Ammi Rasulullah, mu ni anak sepupu Nabi, jangan tarik unta aku." Apa Ibnu Abbas jawab? "Hakaza umirna an naf'ala bil ulama." Beginilah kami disuruh melakukannya kepada ulama. Allahu Akbar. Tengok.
Ada Ibn Abbas ni siapa? Orang yang hebat. Nabi kita pakar dalam bidang tafsir. Tapi mari orang besar, ulama yang lebih tua daripada dia tarik unta kawan tu. Jadi kita apa sekali-sekala tengok ustaz naik, angkatlah bed dia, tak ada masalah. Apabila penuntut ilmu sombong dan tidak mau mengambil faedah dari sesuatu yang dianggap bukan satu kemajuan, dia sebenarnya adalah jahil. Ini kerana hikmah atau kebijaksanaan adalah larangan barangan orang mukmin yang hilang. Di mana saja ia mendapatinya, dia hendaklah mengambilnya. Jadi dia panggil al-hikmatu dhallatul mukmin. Hikmah itu benda yang baik itu, kita barang kita hilang, kita ambil lah yang kita buat. Hendaklah dia meninggalkan pendapatnya kerana mendengar pendapat gurunya. Sesungguhnya kesilapan guru lebih bermanfaat daripada sikap yang menganggap dirinya betul. Jadi kita bila kita belajar, kita buka minda kita dulu, kita dengar apa yang dia nak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, antara hak orang alim yang mesti kamu tunaikan ialah kamu hendaklah memberi salam kepada orang ramai secara umum, tetapi memberi salam kepadanya secara khusus. Jadi bila dekat tok guru kita assalamualaikum ya syekh, gitu. Kamu hendaklah duduk di hadapannya dan jangan menggerak-gerakkan isyarat tangan ketika berada di sisinya. Jangan sekali-kali kamu mengenyik mata di hadapannya. Apalagi duduk main SMS tu. Jangan terlalu banyak bertanya kepadanya. Jangan cuba membantunya dalam berikan satu jawapan. Ini saya setuju hak ni. Ni setengah orang lain tanya ustaz gini. Anak murid bawah tolong jawab. Hebat sangat kamu, tukar kerusi lah jawab dia. Nak jawab mari duduk sini. Jangan mendesaknya jika dia rasa malas dan jangan berulang kali mengajaknya jika dia enggan. Ini tidak. Jadi kalau ustaz nampak dia relax, kita tanya sepatah dua, dia jawab sepatah, tak usah duduk cakap banyak. Ya. Tapi anak murid hari ni tak payah relax ya tu. Banyak dia cakap pada tu guru lah. Kamu jangan memegang bajunya ketika dia bangkit berdiri. Banyaklah nasihat-nasihat ni. Bila tok guru nak bangun kan, duduk dulu Syekh, kita sembah-sembah sikit, mana boleh orang tu nak berjalan dah. Jangan mendedahkan suatu rahsia kepadanya. Jangan mengumpat seorang di hadapannya. Dan jangan sengaja mencari kesilapannya. Allah, banyaklah adat-adat kita yang kita tertinggal ni. Sekiranya dia tersalah, hendaklah kamu menerima alasannya. Dan jangan kamu berkata kepadanya, aku telah mendengar si fulan berkata begini, atau pendapat si fulan itu berbeza dengan kamu. Ini berat ni. Di antara cara anak, kalau orang mari tanya, Ustaz tu kata sekian-sekian, apa pandangan Ustaz? Saya tak akan jawab. Sebab orang ni bukan nak mari belajar, nak pelaga kita dengan ustaz lain. Tak usah. Nak tanya hukum. Apa pandangan ustaz? Begini-begini. Kita berilah pandangan kita. Lepas tu pergilah. Apa? Kalau dia mari dulu, ada syekh kita di Madinah, hafizahullah ta'ala. Bila orang tanya dia, ustaz lain kata gini, nak dengar pandanganmu, dia tak akan jawab. Saya pun pakai juga pandangan tu. Orang ni bukan nak tanya, dia ni nak pelaga kita dengan orang lain. Jangan kamu bercerita mengenai seorang ulama lain ketika bersamanya. Jangan berpaling meninggalkannya kerana terlalu lama bersamanya. Dan jangan kamu menolak untuk khidmat kepadanya. Apabila dia berhajat pada sesuatu, sepatutnya kamu hendaklah mendahului orang lain untuk menunaikannya. Kedudukannya samalah seperti pohon kurma. Kamu menunggu-nunggu bila sesuatu darinya akan gugur pada kamu. Ini masalah kita ni, tak gugur, kita ketuk pula dinding dia, batang tu. Orang yang baru mempelajari ilmu perlu berwaspada daripada mendengar perkara-perkara yang menjadi persisian pandangan di kalangan ulama, kerana ia boleh mengelirukan akalnya dan melemahkan fikirannya. Dia tak tahu pun lagi pandangan yang itu, kemudian kita pergi banyak sangat, akan kali kita keliru. Belajar satu je dulu, lepas tu baru kita pergi yang pandangan yang lain. Dia adalah mengambil perkara yang terbaik daripada setiap perkara. Ini kerana umurnya tidak mencukupi bagi mempelajari kesemua ilmu. Kemudian dia hendaklah menumpukan sebagian besar tenaganya untuk mempelajari semua mulia ilmu, iaitulah ilmu berkaitan dengan akhirat. Dengannya dia akan memperoleh keyakinan seperti mana yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf dia pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baiklah, kita pergi pula kepada adab seorang guru. Tadi adab seorang penuntut, adab guru pula. Seorang guru mempunyai tugas dan tanggungjawabnya yang tersendiri. Antaranya ialah mempunyai perasaan belas kasihan terhadap para pelajarnya. Jadi kita tengoklah. Ni kalau pelajar depan kita duduk tengok jam 10 kali dah, kita tak nak berhenti lagi ceramah. Ini pun satu masalah juga. Tengok. Saya waktu mula-mula balik, orang suruh ceramah di Balai Islam. Ada satu program negeri.
protokol mari bisik, dia kata kalau orang atas pentah tu tengok jam lebih pada 2 kali tu ustaz berhenti dia. Saya pun tengok ke jam dia. Nampak dia tengok jam 2 kali, saya pun alhamdulillah setakat tu lah dulu saya. Kita belajar tengok. Ni kadang-kadang orang ni pengurusi puah ketuk speaker nak baca doa sampai kafarah dia tak berhenti lagi. Itu satu penyakit lah. Jadi kita kena prihatin dengan pelajar dia, menganggap mereka seperti anaknya sendiri, tidak meminta upah kerana ilmu yang disampaikan dan tidak bertujuan untuk mendapat balasan atau ucapan terima kasih daripada mereka. Jadi ustaz ni tak minta upah, tapi orang yang panggil ustaz pun kena cek jugalah berapa minyak dia, berapa tol dia tu. Nanti keluar mari dia dah tol bayar sendiri, minyak bayar sendiri, ilmu lagi bagi. Ustaz pun hilang juga ikhlas dia tu. Payah juga dah. Ikhlas tu ikhlas lah, tapi minyak dengan tol tu kena kira juga dah. Tapi kalau ustaz yang bagi awal-awal lagi nak sama saya ini, tol saya ini, minyak saya ini orang, itu pun satu masalah juga. Wa kana baina zalika sabila, kita ambil jalan tengah lah yang sederhana. Bahkan dia adalah mengajar semata-mata kerana Allah. Janganlah dia menganggap bahawa mereka telah terhutang budi kepadanya. Dia sepatutnya melihat bahawa kelebihan adalah milik para penuntut ilmu, kerana mereka sanggup menyediakan hati-hati mereka demi untuk menghampirkan diri kepada Allah dengan tanaman ilmu tersebut. Sepatutnya kita bangga orang datang, jangan kita pula duk minta upah dengan orang. Jadi itu di antara perkara. Di antaranya juga tidak wajar seorang guru minta upah kecuali daripada Allah Ta'ala saja. Dan juga guru itu kena bercakap mengikut kadar kemampuan masyarakat. Jadi kalau kita bercakap dengan orang awam, bercakaplah yang sepatutnya. Di antara tanggungjawab guru lagi beramal dengan ilmunya. Jangan cakap dia ajar orangnya, lepas tu dia pun tak buat. Kadang-kadang kita bimbang juga tengok ustaz ni bila mengajar tazkirah bab fadailul a'mal, kita duk cakap pada orang tu tentang salat sunat, tentang puasa sunat. Bila cek-cek dalam fail kita tak aja puasa pun. Suruh orang yang puasa. Jadi kenalah ada usaha-usaha yang kita sendiri, baru kita nampak seorang itu berjaya apabila dia boleh mendidik dirinya sebelum orang lain, kata para ulama. Kemudian kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, penyakit ilmu serta penjelasan berkenaan ulama jahat dan ulama akhirat. Ini kita kena dengar. Sebab selalu orang ada sebut ulama usuk, ulama jahat dan ulama yang tak baik. Jadi yang mana satu yang kita nak ambil, yang mana satu yang kita kena tinggalkan. Yang pertama sekali dipanggil ulama usuk. Ulama-ulama yang tak baik ni, ulama jahat ni apa benda? Ada juga ulama jahat ni. Ini kita takut. Mereka ialah golongan yang menggunakan ilmunya dengan tujuan mendapatkan kenikmatan dunia dan kedudukan di kalangan manusia. Allahu Akbar. Kita belajar ilmu semata-mata nak suruh orang puja kita, nak suruh orang puji kita, nak suruh orang bayar kita lebih-lebih. Sampai letak harga kadang-kadang tu melampau. Saya pun terkejut bila orang bagi tahu dia kata ada penceramah yang hebat ni bayar sekian-sekian. Terkejut juga kita. Orang kampung nak panggil tak berani. Contohlah. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamati, yakni rihaha." Siapa yang menuntut ilmu yang sepatutnya dia mencarinya semata-mata kerana Allah, tetapi dia menuntutnya kerana mahu mendapatkan habuan dunia, dia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Minta selamat dengan Allah kita. Hadis ini riwayat oleh Imam Abu Daud. Di sini ditulis hadis yang pertama ini hadis hasan. Dengan ini hadis menjadi kuat, iaitu tahap hadis hasan. Hadis yang kedua, man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nas ilaih fa huwa fi nari jahannam. Siapa yang menuntut ilmu kerana mahu berbangga-bangga di hadapan ulama, nak tunjuk kita ni kuat, boleh berhenti berdebat, pandai berhujah, atau dengan tujuan berdebat dan bertengkar dengan golongan orang jahil, atau bertujuan menarik perhatian orang ramai kepadanya lalu memujinya, maka dia dalam neraka jahannam. Wal a'yazubillah. Hadis juga hadis menjadi kuat dengan hadis dengan tarikh hasan. Sebahagian ulama salaf berkata, orang manusia yang paling menyesal ketika hampir matinya ialah orang alim yang cuai. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang alim yang mufarrid, yang cuai. Dia suruh orang, dia tak buat. Ketahuilah bahawa tanggungjawab orang alim ialah menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran,
dia tidak perlu bersikap zuhud atau menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang harus. Nak suruh orang puji kita ni, tengok nampak jalan pun pijak semut tak mati contohnya. Baju pun tak bergosok, ada kata ni ustaz zuhud betul ni. Sedangkan isteri dia baru salin, tak sempat nak gosok baju contohnya. Walau bagaimanapun dia wajar berdikit-dikit dalam hal keduniaan semampu yang boleh. Ini kerana tidak semua badan mampu menerima penyesuaian sekaligus. Sungguhnya manusia itu berbeza-beza. Kata Sufyan, diriwayatkan bahawa Sufyan Ats-Tsauri, ini saya setuju ni, ini. Ada orang kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala makan makanan yang baik-baik dan lazat. Dia suka makan sedap-sedap. Dia tak main yang lebih-lebih ni. Beliau berkata, apa Sufyan kata? Seekor binatang tidak diberi, jika seekor binatang tidak beri makanan dengan makanan yang baik, dia tidak akan bekerja. Jadi nafsu kita pun kalau tak beri hak dia, letih jadi. Jadi tak boleh zuhud jugalah kita. Sekali-sekala kena jugalah. Nasi-nasi kambing tu boleh lah sekali-sekala. Tengah-tengah duk gauk pun kan. Imam Ahmad rahimahullah amat sabar menghadapi kesempitan hidup yang tinggi. Ini Imam Ahmad lain pula, dia sabar. Tetapi tabiat manusia berbeza. Ada ulama yang sabar, ada ulama yang suka makan. Jadi kita pun tengoklah, kalau ustaz ni suka makan tapi badan dia besar, dia punya kolesterol tinggi, janganlah beri menu yang berat-berat kat dia. Dia tak boleh tahan sebab dia nak makan. Kita pula nak. Masa ada ramai penceramah mengatakan ramai ustaz-ustaz pendakwah ni mati di tangan peminatnya sendiri. Jamu kuat-kuat. Pergi, ustaz saya memang masak untuk ustaz ni. Allahu Akbar. Tak makan orang masak untuk ustaz, makan ke kolesterol naik. Yang kedua, ulama akhirat. Antara sifat ulama akhirat ialah mereka meyakini bahawa dunia adalah hina dan akhirat adalah mulia. Kedua-duanya seperti dua orang perempuan yang bermadu, yang saling bersaing. Mereka akan melebihkan akhirat. Jadi masing-masing nak tunjuk dia ni cantik, masa sedap dah, masing bersama. Perbuatan mereka tidak bercanggah dengan kata-kata mereka sendiri. Ini kita tengok. Kalau perbuatan dia bercanggah dengan apa yang dia buat, perkataan tak sama, istilah orang muda cakap tersebut bikin, itu bukan ulama itu. Itu ahli cakap namanya. Yang ketiga, mereka cenderung pada ilmu yang bermanfaat untuk hari akhirat dan menjauhkan diri dari ilmu yang kurang bermanfaat kerana mereka mengutamakan perkara yang lebih besar manfaatnya. Diriwayatkan daripada Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Balkhi ini seorang yang hebat jugalah. Dia telah bertanya kepada Hatim. Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi ini meninggal pada tahun 194. Yang ulama yang kurun yang kedua. Dia tanya kepada Hatim Al-Asam Az-Zahid. Hatim ni seorang yang hebat, meninggal pada tahun 237. Dia kata, kamu telah bersama aku beberapa tempoh. Apakah kamu telah pelajari daripada aku? Apa dia yang dia belajar daripada tok guru dia? Tak tanya kita belajar dengan tok guru juga. Bila orang tanya, awak duduk dengan ustaz tu berapa tahun dah? Banyak tahun dah. Apa yang dia ajar? Kelakar je reti. Susah juga kita tak? Apa yang dia ajar? Pandai rak orang je, pandai kata orang je. Itu masalah juga. Yang kita nak tengok macam ni, dia kata. Kita belajar biar kita nampak guru kita ni ada manfaat. Apa dia kata? Aku duduk sama kamu beberapa tempoh, yang aku belajar daripada kamu 8 perkara. Nak dengar ke? Kena baca sendiri. Baik, dengarlah sikit kan. Yang pertama, apabila aku perhatikan manusia, aku dapati seorang daripada mereka ada kekasih, tetapi kekasihnya itu akan meninggalkannya apabila dia dibawa ke kubur. Justru itu, jadikan kekasihku hanyalah amal kebaikanku, agar ia kekal bersamaku ketika dalam kubur. Cinta sejati itu takat kubur je. Itu pun setengah orang ni, kalau isteri ke sakit, suami ke sakit, alhamdulillah minta cerai. Cari orang lain lah lebih baik daripada hak ni, duduk sakit. Yang kedua, apabila aku merenung firman Allah Ta'ala, wa naha 'anil nafsi 'anil hawa, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu, lalu aku bermujahadah melawan kehendak nafsu sehingga ia akur dan taat kepada Allah. Jadi lawan sungguh nafsu. Yang ketiga, aku dapati orang yang punya barang bernilai, dia akan menjaganya dengan baik. Memang kita jaga sungguh kan. Masuk dalam peti besi lagi, masuk dalam tu ini. Kemudian aku perhatikan pula firman Allah Ta'ala, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada
yang kamu ada pada kamu akan hilang dan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah kekal. Surah An-Nahl ayat 96. Justru setiap kali aku miliki barang bernilai, aku belanjakannya pada jalan Allah agar ia kekal menjadi milikku di sisi Allah Azza wa Jalla. Barang yang kita tinggal kat rumah boleh kat siapa? Boleh kat siapa? Boleh dengan anak. Kalau suami mati, boleh dengan orang lain tolong tidur kat situ kan? Suami lain lah. Isteri pun sama juga. Jadi tidak kekal. Yang kekalnya yang kita nafkah, yang kita fisabilillah itu kekal. Yang keempat, aku dapati manusia meletakkan kemuliaan diri mereka kepada harta, kemegahan dan kemuliaan, sedangkan tidak ada apa-apa nilainya. Lalu aku membaca firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa jadi antara kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh itu beramal ke arah ketakwaan agar aku menjadi orang yang mulia. Bolehlah kita buat ni insya-Allah. Yang kelima, aku melihat manusia saling berhasad dengki. Orang ni dengki, orang ni dengki, orang ni tuduh, orang ni tuduh, orang ni. Kemudian aku perhatikan firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami membahagi-bahagi antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini. Setengah kami jadikan kaya, ada yang jadi miskin. Surah Az-Zukhruf. Lalu aku meninggalkan sifat hasad. Nak hasad buat apa? Allah Ta'ala tentukan orang ni kaya. Yang keenam, aku melihat manusia saling bermusuhan. Kemudian aku perhatikan firman Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Surah Fatir ayat 6. Lalu aku tinggalkan sifat permusuhan dengan mereka, dan aku jadikan syaitan itu satu-satunya musuh aku. Ini cantik ni. Kalau kita boleh laksanakan apa ini. Kali ni kita duk musuh sama siapa? Yang kita duk kelaya ini sama-sama kita, sama-sama orang Islam. Kenapa kita tak fokuskan musuh kita yang benarnya orang-orang yang menentang Islam? Kita tak boleh kata orang bukan Islam. Orang Islam ramai yang kawan dengan kita, ramai yang baik yang menentang Islam. Orang yang menghina Islam, ketua mereka siapa? Syaitan. Ini yang kita fokuskan. Barulah selamat dunia ni. Kalau tidak, inilah yang terjadi. Yang ketujuh, aku dapati manusia sanggup menghina diri kerana mencari rezeki. Lalu aku melihat firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tiadalah suatu dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi ini melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Jadi kita duk kejar sana sini pun, lembu yang tak masuk SPM pun boleh makan. Surah Hud ayat 6. Lalu aku menumpukan sepenuh perhatianku untuk melaksanakan tanggungjawab kepada Allah, dan aku tinggalkan apa yang menjadi hak aku di sisinya. Jadi tengok nombor 1 di bawah nota kaki, iaitu rezeki di mana dia tidak perlu bimbang, kerana ia adalah hak Allah yang akan diberikan kepadanya. Tapi kena kerja. Jangan kata oleh kerana Tuhan jamin dah rezeki ni, esok letak jawatan terus tunggu jadi kat masjid. Itu bukanlah cerita lain lah tu. Orang itu sudah dikeluar daripada kelompok yang 8 perkara ini. Yang seterusnya, aku melihat manusia lebih bergantung pada perniagaan, perusahaan dan kesihatan tubuh badan mereka. Lalu aku bergantung dan bertawakal kepada Allah. Itu pandangan dia lah. Habis dah. Yang seterusnya, berjauhan dengan pemerintah dan berwaspada diri dari bergaul dengan mereka. Kerana Huzaifah berkata, jauhkan diri kamu daripada tempat-tempat yang mendatangkan fitnah. Ditanya kepadanya, apakah dia? Jawabnya, pintu-pintu pemerintah. Jadi kita jangan hampiri pemerintah kalau kita rasa kita tak mampu nak nasihat. Iaitu seorang daripada kamu masuk menemui pemerintah, lalu dia mengiyakan perkara yang dusta dan bercakap apa yang tidak benar. Kadang-kadang kita nak tunjuk kita ni hebat, kita pula tolong ceramah membetulkan apa yang dia orang buat. Itu berat. Kerana itulah Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Apabila melihat seorang alim mendatangi pemerintah, ini pandangan Sa'id. Sa'id tengok orang alim ni datang pemerintah, selalu dia pergi, kamu hendaklah berwaspada dengannya kerana dia adalah pencuri. Allahu Akbar. Dia curi apa ni? Fahwalus. Sebagian ulama salah berkata, sungguhnya kamu tidak akan mendapat habuan daripada dunia mereka lebih daripada musibah yang mereka timpakan kepada kamu. Ini adalah, kalau kita rasa kita tak mampu nak pergi jumpa pemerintah, jangan pergilah.
Kalau pergi kita akan terpalit sama dengan apa yang mereka buat. Tapi kalau kita boleh pergi nasihat, betul-betul boleh pergi nasihat, pergilah nasihat. Berhati-hati ketika mengeluarkan fatwa. Mereka hanya berfatwa setelah meyakini kesahihannya. Para ulama salaf saling menolak daripada mengeluarkan fatwa sehingga ia kembali semula kepada orang yang pertama. Dengar cerita ni. Abdul Rahman bin Abi Layla rahimahullah pernah berkata, aku telah berjumpa dengan 120 orang sahabat. Masya Allah. Berapa orang dia jumpa? 120 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid ini, di masjid Rasulullah. Kesemua mereka apabila ditanya berkenaan suatu hadis atau fatwa, mereka berharap saudaranya lain menjawabnya. Fenomena yang berlaku sekarang adalah sebaliknya. Terdapat golongan yang mendakwa berilmu sentiasa memberikan jawapan kepada setiap soalan. Sedangkan kalau soalan-soalan itu ditujukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, pasti beliau akan mengumpulkan para sahabat ahli Badar, ahli perang Badar untuk bermesyuarat dan berbincang dengan mereka terlebih dahulu. Kita ini tak sempat habis jawab soalan lagi jawab dah. Ulama akhirat adalah banyak membahaskan berkenaan perkara yang merosakkan amalan, mengotori hati dan menimbulkan was-was. Sesungguhnya melaksanakan amalan adalah amat mudah, tetapi yang sukar ialah bagaimana hendak membersihkannya. Betul lah. Kita boleh buat amalan, tapi nak bersih amalan itu yang betul-betul dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikhlasnya, boleh buat tak boleh buat. Asas agama ialah memelihara diri daripada kejahatan. Kejahatan tidak dapat dijauhi melainkan setelah dia mengenalinya. Yang seterusnya, sentiasa mencari rahsia amalan yang disyariatkan dan memerhatikan hikmah di sebaliknya. Sekiranya gagal menyelami alasan dan hikmahnya, memadailah dengan menyerahkan perkara tersebut kepada syarak. Yang terakhir ni saya sukalah nak sebut secara kebetulannya ni, iaitulah sebuah buku yang baru kita keluarkan. Tajuknya Keindahan Islam. Dah tengok dah? Tak lagi? Kena. Tajuk Keindahan Islam ni satu buku yang saya usahakan, yang dikumpul daripada pensyarah-pensyarah kita di Madinah ni. Iaitulah kita cuba kemukakan cara ringkas rahsia syariat. Kalau kita salat, kenapa salat? Kalau kita puasa, kenapa puasa? Kalau kita pergi haji, kenapa haji? Kalau kita dalam ilmu perkahwinan, kenapa boleh berkahwin? Kenapa disuruh berkahwin? Kenapa boleh bercerai? Dalam bab ilmu akhlak, jadi semua ilmu-ilmu. Kalau orang kata arak tu bagus, musim-musim sejuk ni boleh panas, jadi kenapa kena Islam mengharamkan? Jadi terjawab di situ. Contohnya perbezaan antara laki-laki dengan perempuan dalam bab harta pusaka. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sehingga ada anak orang Islam melenting mempertikaikan Al-Quran tidak adil kerana diskriminasi wanita. Kita jawab di situ dengan cara yang baik. Ini dipanggil mencari rahsia syariat. Cantik, tapi jangan melampau lah segala benda ni. Kalau ustaz kata kena buat ni, apa rahsia dia? Lah, itu bukan kerja kita tanya rahsia. Yang pentingnya mana dalil dia? Tanya dalil. Ada dalilnya yang Nabi beritahu. Kenapa dibuat benda ni? Dia panggil ada dalil yang disebut dengan illah, dengan sebab. Ada dalil tak? Dia kata buat je lah. Nabi kata salat puasa, salat zuhur 4 rakaat. Dia tak sebut kenapa. Kita pun duk korek cari sana sini dah. Pergi haji pula tawaf 7 kali. Apa lagi? Sa'i 7 kali, melontar 7 kali. Dia tanya, ustaz saya nak tahu apa rahsia 7 kali. Saya kata melontar dah. Melontar dah? Sudah. Dia tak puas hati pula. Dia kata macam mana macam ni. Kita nak tahu. Jadi saya terpaksa lah kena kumpul yang 7 dalam dunia ni. Langit 7, bumi 7, itu 7, hari 7, semua 7. Kalau kat Malaysia kedai 7 ada. Ada tak ada kedai 7? Akhir kali kena 7 lagi dia ada tulis letih dah tu cukup dah, ustaz banyak dah 7 pada sekat tu. Kita pun tak jumpa cari juga. Yang kita jumpanya Nabi kata melontar, tawaf, sa'i li iqamati zikrillah, supaya manusia ni ingat pada Allah. Jawab dah tu. Nak apa lagi lebih pada tu? Jadi kadang-kadang mencari rahsia lebih sangat tak bagus, tapi memahami rahsia itu cantik sebab dia menguatkan lagi kita kepada pegangan kita kepada syariat Islam. Lebih-lebih lagi syariat Islam ini dihentam oleh seluruh dunia. Orang kafir pun hentam, orang anak orang Islam pun hentam juga. Jadi bila kita dapat memberi jawapan yang yang mantap, logiknya lebih kuat, orang itu berpegang dengan Islam. Jadi cantiklah buku Keindahan Islam itu boleh dibaca. Kalau buku tu keluar awal sebelum keluar kitab ni, saya baca buku tu kat sini. Tapi dah terlepas dah. Kita cari majlis lain lah insya-Allah. Yang terakhir kali, menjadikan para sahabat dan tabi'in yang terpilih sebagai ikutan. Bukan kita cari orang tu orang ini.
Di waktu yang sama mereka menjauhkan diri daripada perkara-perkara bid'ah, kerana perkara bid'ah ini akan merusakkan amalan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita telah tamat bab yang pertama. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab yang kedua, yang rahsia bersuci dan salat serta berkaitan dengannya. Ini dalam kitab ni banyak rahsia. Dia panggil asrarus salah. Jadi siapa nak tahu rahsia salat, rahsia bersuci, insya-Allah kita akan jumpa dalam kuliah kita pada bulan yang berikutnya, insya-Allah.